Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 8 Jun bersama saya Adi Akmal Syahrul dan berikut tajuk utama malam ini. Pelawak perlekeh Malaysia, Singapura mohon maaf. Juga 10,109 calon SPM beroleh keputusan A dalam semua mata pelajaran. Komen menjelitkan mengenai Malaysia oleh komediri Jocelyn Chia tidak sama sekali mencerminkan pandangan Singapura. Pesuruhjaya tinggi Singapura ke Malaysia, Vanu Gopala Menon, dalam satu kenyataan memohon maaf kepada semua rakyat Malaysia atas kenyataan menyakitkan hati yang dikeluarkan wanita terbabit. Tambah Vanu Gopala, beliau terkejut dengan kenyataan tersebut. Bahkan Singapura sama sekali tidak membiarkan kata-kata atau tindakan yang boleh menyebabkan kemudaratan atau kecederaan kepada orang lain. Beliau turut mendedahkan bahawa Chia bukan lagi warga Singapura. Kenyataan itu dibuat susulan kontroversi jenaka memperlekehkan Malaysia yang dibuat oleh peguam yang kemudian menjadi pelawak mengenai pesawat Malang Malaysia MH370 yang hilang pada 8 Mac 2014 selain membandingkan kemajuan antara kedua-dua negara. Terdahulu, Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dalam satu kenyataan turut mengecam tindakan Chia yang secara jelas memperlekehkan Malaysia dan mempersendakan tragedi yang pernah melanda negara. Namun, pihaknya percaya ia bukan tindakan yang menggambarkan pendirian rasmi mana-mana kerajaan. Turut mengecam tindakan Chia, Menteri Pengangkutan Anthony Loke yang menganggap kenyataan itu tidak berperi kemanusiaan kerana membabitkan lebih 200 nyawa penumpang MH370. Video Chia mempersendakan Malaysia dalam persembahan komedi bertajuk Singapore versus Malaysia di New York, Amerika Syarikat kini menjadi tular. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyerahkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dan pihak polis untuk menyiasat perbuatan tidak sensitif pelawak berkenaan. Pemetik laporan bernama Datuk Seri Ahmad Zahid berkata hasil siasatan kedua-dua agensi berkenaan kemudian akan diserahkan kepada Jabatan Peguam Negara untuk diambil tindakan selanjutnya. Sementara itu, Exco Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia telah membuat laporan polis berhubung perkara itu petang tadi di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Dang Wangi. Seramai 10,109 calon sijil pelajaran Malaysia SPM 2022 memperoleh keputusan cemerlang grade dalam semua mata pelajaran. Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Khairuddin Ghazali berkata pencapaian calon SPM pada 2022 adalah lebih baik apabila merekodkan grade purata nasional GPN sebanyak 4.74 berbanding 4.86 pada tahun sebelumnya. Khairuddin berkata seramai 342,742 atau 91.6% calon SPM 2022 layak menerima sijil berbanding 88.1% atau 336,630 calon pada tahun lepas. Tambah Khairuddin, jurang pencapaian calon SPM 2022 antara bandar dan luar bandar semakin mengecil iaitu sebanyak 0.03 mata kepada 0.43 pada SPM 2022 berbanding 0.46 pada SPM 2021. GPN bagi kategori sekolah-sekolah pula yang jelas menunjukkan peningkatan adalah sekolah menengah agama rakyat iaitu daripada 6.10 pada 2021 kepada 5.71 pada 2022. Pada SPM 2022, seramai 373,974 calon menduduki peperiksaan berkenaan. GPN kita tahun ini adalah 3.52 berbanding dengan tahun lepas 3.60. So di situ 0.08 itu adalah peningkatan yang amat membanggakan bagi kami. Sementara itu, 138 calon berjaya memperolehi keputusan cemerlang dalam semua mata pelajaran di wilayah Persekutuan Putrajaya. Beliau ditemui selepas mengumumkan keputusan peperiksaan SPM 2022 di Sekolah Menengah Kebangsaan Presin 9-2.
Putrajaya pagi tadi. Meskipun bergelar orang kurang upaya, OKU cacat penglihatan, kekurangan itu tidak sesekali menunturkan semangat seorang pelajar sekolah menengah kebangsaan pendidikan khas tapak untuk mencapai keputusan cemerlang dalam peperiksaan. Hasil kegigihan yang tidak berbelah bagi, Nik Muhammad Ahnaf Rujhi berjaya memperoleh 8A dalam sijil pelajaran Malaysia dan optimis untuk meneruskan cita-citanya. Dengan kekurangan yang tidak dapat melihat, Nik Ahnaf gigih mengulang kaji pelajaran agar dia tidak ketinggalan berbanding pelajar normal yang lain. Maksudnya saya sebagai pelajar yang mempunyai masalah penglihatan, tentunya ada kesukaran atau cabaran dalam belajar semua. Jadi saya selalu sentiasa membuat ulang kaji pelajaran supaya saya dapat memahami apa yang saya pelajari tu. Jadi itu salah satu cara saya untuk persediaan saya untuk menghadapi SPM tahun ini. Kejayaan sama turut dikecapi pelajar Rabun dari sekolah sama, Nur Iman Kalisha yang memperoleh 9A. Beliau bersyukur kerana sentiasa dikelilingi oleh insan-insan yang memahami keadaan dirinya dan akur untuk berusaha lebih gigih berbanding pelajar lain. Cabaran tu memang banyak, tapi yang paling mencabar bila time tuition tu nak dapatkan apa yang cikgu ajar tu memang susah, and susah jugalah nak cari masa untuk study. Kadang-kadang bangun tengah malam study. Terdahulu, kedua-dua mereka hadir ke majlis pengumuman rasmi keputusan peperiksaan SPM peringkat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur di Sekolah Menengah Agama Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib. Sementara itu di Sekolah Menengah Agama Mawib, Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq turut meraihkan kejayaan anak sulungnya, Suraya Fadilah Muhammad Fazli yang memperoleh 9A. Fadlina yang menghadiri majlis pengumuman rasmi keputusan peperiksaan SPM peringkat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur di sekolah itu dilihat hanya duduk di tempat duduk ibu bapa dan bukannya di kerusi tetamu kenamaan. Di samping meraihkan keputusan cemerlang anaknya, beliau turut meluangkan masa beramah mesra bersama pelajar kurang upaya yang cemerlang dalam keputusan SPM. Secara keseluruhan, keputusan SPM 2022 bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur mencatatkan grade purata negeri lebih baik, iaitu 4.75 berbanding 4.81 pada 2021 dengan 17 calon memperoleh pencapaian cemerlang tertinggi dalam semua mata pelajaran. Pendapatan haram sekumpulan warga asing di tanah seluas 4 ekar di Pulau Meranti Puchong digempur Jabatan Imigresen awal pagi tadi. Dalam serbuan jam 1.30 pagi itu, JIM mendapati lokasi tersebut dijadikan sebagai penempatan kekal dan sementara parti. Malah mereka turut mengusahakan tanaman kontan untuk dijual kepada pemborong. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Ruslin Jusso berkata operasi itu hasil risikan selama sebulan dan mengesan pergerakan keluar masuk warga asing di kawasan terbabit yang dilihat mencurigakan. Lokasi ini juga hanya terletak 1 km dari jalan utama. Pemeriksaan dari rumah ke rumah turut mendapati ada kediaman yang dijadikan pusat pengumpulan hasil tanaman sayur sebelum ia dijual kepada pemborong. Di samping tangkapan ini kita akan cuba dapat maklumat berapa ramai orang berada di sini. Ada yang datang on off, tetapi kita dapati bahawa mereka ni mengerjakan kebun ni dia buat secara plot. Satu plot tu itu 2 orang kerjakan. Yang plot tu warga Indonesia, yang tu warga Bangladesh buat. Dia berbeza-beza. Tetapi suppliernya dia ni sebagai supply sayur lah, dia kumpul di sini dan akan diedarkan keluar lah. Tambah Datuk Ruslin, mereka turut menjadikan kawasan grid pencawang tenaga elektrik itu sebagai kebun sayuran sejak 33 tahun lalu dengan menyewa tanah dari penduduk tempatan dengan bayaran sewa RM600 sebulan. Lebih mengejutkan, lokasi ini juga lengkap dengan pelbagai kemudahan lain seperti surau dan generator untuk mendapatkan bekalan elektrik. Operasi yang disertai 238 pegawai imigresen dari Putrajaya, Selangor, Kuala Lumpur Negeri Sembilan turut berjaya menahan 22 warga asing Indonesia dan Bangladesh. Hasil pemeriksaan mendapati ada warga asing yang memiliki pasport
tinggal lebih masa dan gagal mengemukakan sebarang dokumen perjalanan sah. Semua tangkapan akan dibawa ke pejabat JIM Selangor bagi proses dokumentasi. Kelantan akan membentuk satu jawatan kuasa khas bagi menyelesaikan masalah air di negeri itu dalam masa terdekat. Pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Raya, Infrastruktur, Pengangkutan dan Utiliti Negeri, Datuk Azami Muhammad Nur berkata, langkah itu antara perkara yang dicapai dalam pertemuan Kerajaan Negeri Kelantan dan Kerajaan Persekutuan minggu lepas. Terdahulu, Datuk Azami melawat tapak pembinaan penggantian paip di Pasir Tumbuh. Jelas Datuk Azami, penggantian paip ini adalah sebagai salah satu langkah untuk menyelesaikan masalah air di Kelantan sepanjang 4,006 km. Perancangan kita di Kelantan ini kita akan tukar mengikut kejajahan. Kota Baru Timur, Kota Baru Selatan, Kota Baru Utara dulu dengan kos. Jadi mungkin kalau nak percepatkan kita kena banyakkan kontraktor lah. Kita tak akan bagi kepada hasil kontraktor. Pasal masalah air ini masalah utama di Kelantan kita ni. Perancangan untuk mengatasi masalah pembekalan air bersih di Kelantan melibatkan dua fasa, dengan yang pertama pembinaan takungan air pinggiran sungai TAPS di Machang melibatkan peruntukan yang diluluskan sebanyak RM630 juta menerusi rancangan Malaysia ke-12. Fasa kedua adalah projek jangka panjang melibatkan pembinaan TAPS di kawasan lain termasuk tumpat daripada baki peruntukan RM8 bilion yang dipohon oleh kerajaan negeri. Malaysia-Indonesia meterai 6 kerjasama dalam pelbagai bidang. Bertemu kembali, Lembaga Tabung Haji TH mengenal pasti bakal jemaah bagi kategori B40 dan M40 dengan berdasarkan kepada senarai penerima sumbangan tunai rahmah STR. Manakala bagi kumpulan T20 ia dinilai berdasarkan pendapatan individu melebihi RM15,000 sebulan dan bukan pendapatan isi rumah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata TH telah bekerjasama dengan kerajaan untuk menyemak silang maklumat bakal haji dengan pengkalan data sedia ada. Bagi musim haji 1444 Hijri, sebanyak 45.7% yang terpilih terdiri dari jemaah haji kumpulan B40, 52.3% pula dari jemaah haji kumpulan M40 dan selebihnya iaitu 2% adalah dari kumpulan T20. Beliau berkata demikian ketika waktu pertanyaan-pertanyaan menteri di Dewan Rakyat hari ini. Beliau menjawab soalan Ahli Parlimen Kuala Krai Abdul Latif Abdul Rahman yang ingin tahu kriteria digunakan untuk mengklasifikasikan golongan B40, M40 dan T20 dalam menentukan mereka yang menerima tawaran untuk mengerjakan haji tahun 1444 Hijrah. Sementara itu, bagi penambahan kota haji, Datuk Dr. Muhammad Naim berkata, Malaysia telah mengemukakan permohonan kepada Kerajaan Arab Saudi dan kini menunggu keputusan rayuan berkenaan. Tabung Haji melantik 8 syarikat catering tempatan yang mempunyai lesen dan sijil diiktiraf kira-kira 10 pihak berkuasa Arab Saudi bagi memastikan kualiti dan kebersihan makanan berada di tahap tinggi. Ketua Rombongan Haji Malaysia Datuk Seri Said Saleh Syed Abdul Rahman berkata, walaupun kos bahan mentah di Arab Saudi juga meningkat, ia tidak menjejaskan kualiti pek sajian buat jemaah. Tambah Datuk Seri Said Saleh, 42 jenis menu yang disediakan pada musim haji kali ini juga telah melalui saringan bahagian nutrisi Kementerian Kesihatan Malaysia. Menu-menu ini mengambil kira juga saringan yang dibuat dengan pihak nutrisi atau dietitian daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Kita duduk sekali dengan mereka untuk melihat bahawa menu-menu yang telah kita sediakan ini mempunyai keseimbangan dari segi nutrisi dan sebagainya. Terdahulu, Datuk Seri Said Saleh meninjau dapur penyediaan sajian buat jemaah di Mekah yang dikendalikan tukang masak berpengalaman dari Malaysia. Dapur ini menyediakan kira-kira 8 hingga 10,000 pek sajian setiap hari. Untuk panduan jemaah pula, setiap pek tertera info sajian di bahagian penutup untuk membezakan sajian pagi, tengah hari dan malam. Yang pertama, kita memberi maklum bahawa makanan ini adalah untuk makan tengah hari. Jadi kalau dia berjumpa dengan
pack yang makan tengah hari ialah untuk makan tengah hari. Tapi kalau dia jumpa pack untuk makan malam di sini, makan malam, maka dia tidak patut mengambilnya kerana ianya bukan bersesuaian lagi untuk dimakan. Ianya dimakan untuk makan tengah hari, dan kita juga dimaklumkan di sini daripada dapur mana dan diseliakan keseluruhannya oleh Tabung Haji Travel and Services. Dan ini yang saya sebutkan tadi, senarai makanan-makanan yang boleh mengakibatkan alahan. Bagi musim haji kali ini, pihaknya menganggarkan lebih 2 juta pek sajian disediakan buat jemaah, di mana setakat ini 133,690 pek makanan telah disediakan di Madinah, manakala 153,551 pek sajian di Mekah. Laporan Sadiq Hakim Azman dan juru kamera Imran Nordin dari Mekah Al-Mukarramah untuk Berita Al-Hijrah. Sementara itu, 20 ambulans milik tabung haji akan ditempatkan di 4 zon di Makkah bagi memudahkan jemaah mendapatkan rawatan. Terdahulu, kemudahan berkenaan telah berjaya memperoleh permit untuk beroperasi sebagaimana yang ditetapkan Kerajaan Arab Saudi. Penyelia masyair Muhammad Romzi Hussein berkata, ambulan berkenaan akan dilengkapi dengan peralatan-peralatan asas bagi memenuhi kriteria-kriteria yang diperlukan. Fasa yang kedua adalah fasa untuk kita full equipkan kita punya ambulans dengan peralatan-peralatan perubatan dan juga ubat-ubatan lah bagi memastikan proses tasrih itu dapat memenuhi requirement yang telah ditetapkan. Dan fasa yang ketiga itu adalah proses tasrih itu sendirilah, yang mana ambulans kita dah siapkan, kita akan bawa ke Jeddah untuk melalui proses tasrih. Tambah beliau, ambulan berkenaan akan ditempatkan di kawasan-kawasan hotspot yang dikenal pasti selain daripada pusat rawatan tabung haji dan kawasan penginapan jemaah di 4 zon. Ambulan diletakkan di kawasan strategik 4 zon Mekah yang berdekatan dengan penginapan Duyufur Rahman sebagai langkah membawa pesakit ke pusat rujukan dengan lebih cepat. Perjanjian rentas sempadan antara Malaysia dan Indonesia merupakan antara 6 instrumen dua hala yang ditandatangani kedua negara sempena lawatan kerja 2 hari Presiden Indonesia Joko Widodo ke Malaysia. Menurut kenyataan bersama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Joko Widodo, perjanjian itu akan mengukuhkan lagi hubungan dua hala Malaysia-Indonesia khususnya dalam bidang ekonomi dan keselamatan. Perjanjian yang ditandatangani melibatkan hal berkaitan keselamatan sempadan termasuk di Ibu Kota Baru Indonesia, Nusantara di Kalimantan, keselamatan perairan iaitu Perjanjian Perdagangan Sempadan dan juga kerjasama promosi pelaburan di bawah Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri. Kedua-dua negara juga menandatangani perjanjian bagi pengiktirafan bersama pensijilan halal bagi produk domestik. Isu sempadan termasuk jerbu kerjasamanya, peningkatan soal kebudayaan, pendidikan, kegiatan dakwah yang sederhana, pemahaman Islam yang diamalkan di Indonesia yang boleh kita manfaatkan. Itu semua insya-Allah kita akan teruskan kerana ini memberi makna persahabatan dan kerjasama yang akrab. Sementara itu, Malaysia dan Indonesia pertama kali senada dalam usaha kedua-dua negara selaku pengeluar minyak sawit mempertahankan komoditi berkenaan yang berhadapan ancaman kempen anti sawit. Terkait dengan kolaborasi untuk melawan diskriminasi kelapa sawit dan juga komoditas lainnya. Saya sangat menghargai baru-baru ini dilakukan joint mission Indonesia-Malaysia ke Brussels, dan kolaborasi semacam ini harus terus diperkuat. Jangan sampai komoditas yang dihasilkan oleh Malaysia, oleh Indonesia didiskriminasi di negara lain.
Jokowi tiba di Malaysia semalam bagi memulakan lawatan kerja 2 hari atas jemputan Anwar susulan lawatan rasmi beliau ke Republik berkenaan pada Januari lepas. Kali terakhir Jokowi mengadakan lawatan rasmi ke Malaysia ialah pada 2019 selepas dilantik semula bagi penggal kedua menerusi pilihan raya Presiden pada 17 April. Presiden Indonesia Jokowi turut meninjau pasar Jalan Raja Alang di Chowkit, Kuala Lumpur. Kehadiran beliau disambut meriah lebih 2,000 rakyatnya. Ketibaan Jokowi bersama Datuk Seri Anwar sekitar jam 12.30 tengah hari tadi diiringi sorakan nama pemimpin Indonesia itu oleh pengunjung yang berada di pasar berkenaan. Malah warga Indonesia turut menyanyikan lagu kebangsaan mereka, Indonesia Raya. Ada juga yang mengambil kesempatan bersuah foto bersama pemimpin Republik itu. Jokowi dan Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menikmati hidangan cendol durian di Kafe Masa sebelum berangkat ke Kampung Baru untuk menjamu hidangan tengah hari. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar menasihati pengguna jalan raya untuk menjaga akhlak dan adab bagi mengelak daripada berlakunya perkara yang melampaui batas ketika mengulas mengenai video tular yang memaparkan tindakan seorang lelaki yang mengasari wanita. Beliau berkata lebih baik sekiranya pengguna jalan raya menerapkan elemen sabar serta menahan marah. Jadi dalam konteks bila kita berada di jalan raya, sudah tentulah akhlak dan adab itu juga dikendaki pada pemandu, kan, penunggang di jalan raya. Jadi perlu memastikan ada adab peraturan di jalan raya itu dipatuhi. Islam ke yang bukan Islam sentiasa mematuhi peraturan di jalan raya dan mengelakkan diri daripada terlibat dalam perkara-perkara yang di luar batasan seperti bergaduh, menggunakan perkataan-perkataan lucah, sign language yang lucah dan sebagainya. Beliau ditemui pada majlis ulang tahun ke-30 kumpulan rangkaian restoran antarabangsa di Tandur, Kuala Lumpur. Majlis yang bermula seawal 6 petang semalam itu turut dihadiri Yang di-Pertua Negeri Melaka, Tun Sri Setia Dr. Muhammad Ali Muhammad Rostam. Gelombang haba puluhan ribu sekolah terpaksa ditutup. Bertemu kembali, Majlis Hal Ehwal Wanita dan Keluarga UMNO Malaysia (HAWA) ditubuhkan untuk memperjuangkan hak wanita dan isu-isu kekeluargaan di negara ini. Timbalan pengerusinya, Datuk Rosnah Abdul Rashid Shirlin berkata, bagi mencapai matlamat itu, HAWA akan memberi fokus 7 perkara utama. Antaranya HAWA Hak, HAWA Ekonomi, HAWA Desa dan HAWA Care. HAWA yang ditubuhkan di bawah Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO itu akan melaksanakan tugas dan perjuangan yang tidak bertindih dengan wanita UMNO yang memberi fokus kepada kerja-kerja politik. Isu-isu yang dibawa pada hari ini yang diberi fokus oleh HAWA sudah tentu merentasi kepada isu-isu keluarga dan juga wanita. Ya, termasuklah contohnya kapasiti hak, ya, hak-hak perundangan. Ya, ramai wanita yang tertindas di dalam isu rumah tangga yang membawa kes ke mahkamah dan banyak juga isu-isu yang perlu diperjuangkan. Dan dalam soal ini saya yakin kita sehaluan sebab fokus HAWA lain termasuklah HAWA Capacity, HAWA Lestari dan HAWA Teknologi. Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran logo HAWA di World Trade Center di Ibu Negara petang tadi. Majlis tersebut dilancarkan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dengan disaksikan pengerusi HAWA Tan Sri Shahrizad Abdul Jalil. Terdahulu, Pengarah Komunikasi Strategik Barisan Nasional BN, Datuk Seri Ahmad Syabri Cik merasmikan pelancaran laman media sempena Perhimpunan Agung UMNO PAU 2023 dengan diiringi Pengarah Komunikasi UMNO Malaysia dan editor agensi berita. Sebanyak 531 media berdaftar sempena Perhimpunan Agung UMNO PAU 2023. Ratusan kebakaran hutan tidak terkawal di Kanada mengakibatkan infrastruktur di negara itu terancam, manakala ribuan penduduk terpaksa dipindahkan serta menyebabkan jerebu melanda beberapa bandar di Amerika Syarikat.
Quebec antara kawasan yang paling teruk terjejas sehingga menyebabkan kesan berterusan terhadap infrastruktur kritikal seperti penutupan jalan raya, gangguan telekomunikasi serta talian voltan tinggi susulan kebakaran yang semakin meluas. Kebakaran hutan yang bermula di wilayah barat Kanada marak sehingga ke timur negara itu menjadikannya permulaan musim terburuk setakat ini. Menteri Kesiapsiagaan Kecemasan Persekutuan Bill Blair berkata 3.8 juta hektar hutan terbakar iaitu kira-kira 15 kali ganda dalam tempoh purata selama 10 tahun. Tambah beliau sehingga hari ini terdapat 414 kebakaran hutan yang marak dan 239 daripadanya tidak terkawal. Sementara itu, asap jerebu daripada kebakaran hutan yang berlaku di Kanada telah menyelubungi beberapa bandar di Amerika Syarikat sejak Rabu. New York menunjukkan indeks kualiti udara AQI yang tidak sihat iaitu 158 pada pagi Rabu dan mempunyai kualiti udara paling teruk berbanding bandar lain. Kebanyakan bandar telah mengeluarkan amaran kualiti udara dan orang awam mula menggunakan pelitup muka. Susulan itu, semua aktiviti luar di sekolah telah dihentikan sementara manakala orang awam dinasihatkan untuk menghadkan aktiviti luar. Pihak berkuasa Washington telah mengeluarkan amaran kualiti udara tidak sihat terutama bagi individu yang mempunyai penyakit kronik seperti jantung dan paru-paru. Pencemaran udara itu dijangka berlarutan hingga Khamis. Gelombang panas berterusan menyebabkan kerajaan Bangladesh terpaksa menutup puluhan ribu sekolah termasuk pemotongan bekalan elektrik secara meluas yang terus menambah kesengsaraan penduduk tempatan. Suhu di Dhaka melonjak kepada sekitar 40 darjah Celsius. Keperitan penduduk ditambah dengan bekalan elektrik yang kerap terputus menyebabkan penduduk kepanasan. Pihak berkuasa pula memberi amaran bahawa bantuan tidak dapat diberikan ketika ini. Menurut penduduk, mereka tidak pernah melihat gelombang haba yang berpanjangan sejak kemerdekaan Bangladesh pada 1971. Isnin lalu, negara itu terpaksa menggantung operasi di loji jana kuasa terbesarnya kerana kerajaan tidak mampu membeli arang batu untuk membeli bahan bakar. Mata wang taka Bangladesh juga menyusut kira-kira 25% berbanding dolar Amerika Syarikat AS tahun lalu, memacu kos import bahan api dan utiliti kuasa. Mahkamah Daerah Fukuoka, Jepun memutuskan tidak membenarkan perkahwinan sejenis kerana ia tidak mengikut perlembagaan. Keputusan itu dibuat seminggu selepas Mahkamah Daerah lain berkata ia adalah bercanggah dengan perlembagaan untuk tidak membenarkan sekaligus memberi tamparan hebat kepada aktivis hak LGBTQ di Jepun. Jepun merupakan satu-satunya negara kumpulan 7 tanpa perlindungan undang-undang untuk kesatuan sesama jantina. 5 ketetapan mengenai perkahwinan sejenis kini sudah diputuskan di seluruh Jepun. Keputusan Tokyo adalah serupa, menyokong larangan perkahwinan sejenis. Perdana Menteri Fumio Kishida kekal dengan keputusannya mengenai isu itu walaupun terdapat tekanan kuat daripada negara G7 lain, terutama Amerika Syarikat, menjelang Jepun menganjurkan sidang kemuncak pemimpin G7 bulan lalu. Baik, sekian untuk malam ini. Banyak lagi kandungan berita Al-Hijrah menerusi platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Dan jangan lupa alhijrahnews.com untuk laporan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Adi Akmal Syahrum, satukan ummah dengan ilmu bagi pemerkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum dan selamat malam.